الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وما استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kata kita menunaikan segala perintahan yang Allah Ta'ala menyuruh pada kita. Dan di samping itu kita tak buat, kita menahankan daripada larangan yang Allah Ta'ala melarangkan kepada kita, kerana Allah Ta'ala amat mengetahui apakah sebab yang Allah Ta'ala melarangkan dalam kejahatan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan kasih kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala janji akan bawa untuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semenjak daripada apa yang kita dengar berita 5 hari yang lepas, taufan Masjidil Aqsa, satu rancangan, satu hand yang dibuatkan oleh Hamas untuk penduduk Palestin, yang mana mereka lebih daripada 70-80 tahun dah ditindih dan dingenak oleh orang yang bangsa Yahudi laknatullahi alaih. Allah menyebutkan dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Isra berkenaan dengan masjid. Yang kedua yang pentingnya di dalam Islam, dan tidak hanya kepada nabi-nabi dulu, bahkan masjid ini penting juga kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang berlakunya di bumi Palestin di hari ini, walaupun semua dunia, khususnya orang yang tidak suka kepada Islam, mereka menunjuk gambar yang tak molek. Hayayam waktu biksu wi sangkum tahu kata Hamas lah yang ganas, yang hantarkan carut kepada Israel sebanyak 5,000 butir. Tetapi dunia tidak pernah buka keadaan umat Islam yang dizalimkan oleh orang Israel, keadaan orang Tino yang dilogokan oleh orang Israel, keadaan budak kecil yang tak pandai apa tetapi dibunuhkan oleh orang Israel. Tetapi gambar itu tidak ditubikkan kepada masyarakat. Hanya yang ditubik untuk masyarakat di hari ini, bagaimanakah Hamas yang buat kepada negeri Israel di hari ini. Sebab itu kita merupakan ummah Islam, kita wajib kenal Masjidil Aqsa. Kita kena kenal apakah kepentingan Masjidil Aqsa, yang mana merupakan masjid yang kedua selepas daripada Baitullahil Haram yang dibinakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
dan merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam satu pendapat meriwayatkan 16 ataupun 17 bulan ketika mana masuknya Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah menghadapi Baitul Maqdis sebanyak 16 ataupun 17 bulan. Sehingga juga pada ke langit Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Allah taala mak mengetahui apa kehendak Nabi kerana jenguk kepala ke langit. Lalu Allah taala memerintahkan kepada Nabi, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kamu pusinglah wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kiblat yang kamu redha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pusing ke arah Masjidil Haram. Ma'asyaral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna yang pertama, Baitul Maqdis merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam. Dan masjid yang penting dalam Islam termasuknya Baitul Maqdis. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Disuruhkan supaya kita ziarah, kita gerak untuk pergi kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Hadza, iaitu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua Masjidil Haram Makkah, dan juga yang ketiga Masjidil Aqsa. Asyaral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibuatkan oleh Hamas kepada rakyat Palestin bukan satu kezaliman. Kerana itu merupakan tanah air yang dimilikan oleh orang Palestin. Sehingga hari ini seorang datuk daripada Palestin boleh tunjuk nuasa, boleh tunjuk channel kata ini milik dia. Bukan milik daripada orang Israel. Bahkan Israel pengganas. Israel yang dirapaskan bumi daripada Palestin dan setabana merupakan negeri Israel. Yang paling takutnya Israel, dia binakan kampung yang sangat tinggi, binakan benteng yang sangat tinggi. Kerana walaupun mereka merupakan satu kesombongan yang mereka tunjuk kepada masyarakat, ada nuklear, ada dengan benda yang canggih, ada dengan alat daripada helikopter yang hebat, tetapi mereka takut kepada anak batu yang ditubuhkan oleh anak-anak yang dibawa oleh Palestin. Asyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Perjanjian ini merupakan janjian Allah Ta'ala. In tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Di hari ini Syu'bah Al-Falastin, di hari ini rakyat Palestin walaupun bilangnya tak sebanyak semacam Israel. Dan ada samnakau, satu samnakau tunjuk nakuknya orang Israel. Jatah yang gagah apabila dilepaskan bom, diserahkan kepada apa dia panggil pemerakan tahan yang ada di negeri Israel, membawa kepada anak-anak jatah yang pergi kepada danduk-danduk di dalam Israel pada masa tu pakat naik kapal terbang lari kepada Amerika dan lari kepada negeri-negeri selain daripada Israel. Ini menunjuk ponen menakutnya. Sebenarnya mereka boleh kata dengan mulut kata dia merupakan maha amanat canggih berdaya kerana ada Amerika Syarikat sebagai bantuan, sebagai orang yang nulang kepada Israel. Tetapi sebenarnya hakikat sebenarnya seperti Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran. Allah Taala menyebutkan dalam satu ayat Al-Quran, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judud. Allah Taala mak mengetahui bagaimanakah keadaan orang Israel, orang bangsa Yahudi yang adanya nikah Zionis. Mereka sangat menakut walaupun dengan satu tubir batu pun. Walaupun apa dia panggil Perdana Menteri sudah prakat kata negeri dia ada nuklear, negeri dia ada kapal tubir, negeri dia ada alat yang canggih. Tetapi walau bagaimanapun sadaqallahul azim, benarnya yang Allah Ta'ala menyeritakan kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Ini merupakan cabaran, merupakan ujian. Satu ujian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi bersama dengan sahabat. Nabi disebut kepada sahabat, sudah dekat dengan umatku bahawa umat Islam sebagai hidayah untuk orang yang lain. Islam sebagai hidayah yang dicapaikan oleh Yahudi, dicapaikan oleh Zionis, dicapaikan oleh Nasrani, dan dicapaikan kepada munafik. Dan juga sahabat rasa geliu, sahabat berasa sedih kerana umat Islam dicapaikan oleh orang asing selain daripada Islam. Lalu tu sahabat tanya, ya Rasulullah, nahnu killati yauma idzin, adakah kerana kita sikit ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak, bukan kerana umat Islam sikit, walakin tetapi di akhir zaman nahnu kawsa usaili, umat Islam banyak seumpama buih yang duduk di dalam laut. Ramainya umat Islam, tetapi subuh tak boleh bangun sembahyang. Sebab perjuangan Palestin dia semangat, subuh dia tak bangun sembahyang. Ini merupakan kualiti yang Nabi sebut di akhir zaman. Umat Islam seumpama dengan laut yang ada di dalam buih. Kawsa usaili, seumpama buih yang duduk di dalam laut. Mari nyomok letih, acur. Bahasa istilah Melayu kita dia panggil semangat tak ayah. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sebut juga mengapa? Kerana gapo? Sebab gapo? Gapo yang membawa renahnya umat Islam di akhir zaman? Oleh kerana yang pertama Nabi sebut dua penyakit. Hubbud dunia, kasih kepada dunia. Wa karahiyatul maut, dan juga takut kepada kematian. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di hari ini merupakan umat Islam yang gagah. Umat Islam yang kualiti. Umat Islam yang nak kepada apa dia panggil perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nak tolong agama Allah taala. Kita di hari ini yang duduk selain daripada Palestin. Apakah kewajipan kita terhadap orang Palestin? Hari ini kita buat apa terhadap orang Palestin? Hari ini mereka sudah ditutupkan oleh Israel. Negeri-negeri yang bagi kesokongan kepada orang Islam ditutupkan di negeri Palestin. Tak boleh masuk kerak alat elektrik, kerak alat api, kerak segala air, kerak segala konsong tanggung untuk nak atakkan makanan kepada orang Palestin. Allahu Akbar. Kita rasa kita miskin, tetapi mereka lagi miskin lebih daripada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil Islam wal iman وجعل التقوى طريقنا إلى الجنان صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang hadirin Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ialah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai tok guru takwa kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai orang ngaji, takwa kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai orang peceng, takwa kepada Allah. Kita sebagai orang panggil kata penega, takwa kepada Allah. Kita sebagai pemiting, takwa kepada Allah. Kita sebagai seorang ibu, takwa kepada Allah. Kita sebagai seorang bapa, takwa kepada Allah. Kerana masyarakat kita nak kepada orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kita mati kecuali kita sebagai orang yang serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Zionis, Yahudi, Al-Ghasibin, dia pernah sebut bahawasanya Masjidil Aqsa merupakan milik orang Yahudi. Dan sebelum daripada Joe Biden merupakan presiden untuk Amerika, sebelum daripada Donald Trump pernah kepada dunia
bahwasanya Al-Quds merupakan menluang bagi Israel. Walaupun semua dunia nampak sekalipun, kita umat Islam tak nampak sama sekali. Kerana merupakan tempat titih waris nenek moyang kita, Nabi Allah Yaqub alaihi salam, dan nabi-nabi selain daripada itu, mereka berada di negeri Palestin yang barakah. Sebab itu di hari ini kita selaku umat Islam wajib kita berdoa yang pertama kali khususnya kepada mereka-mereka yang berada di negeri Palestin. Dan juga Masjidil Aqsa merupakan tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Ketika mana Allah Taala menyuruh supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Dan di sana riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin salat, imam salat dalam segala para nabi. Dia merupakan seorang yang imam di dalam segala-gala nabi. Dan juga meriwayatkan bahawasanya Baitul Maqdis Palestin merupakan mahsyar bagi kita di akhir selepas daripada ini. Dan negeri Palestin, Baitul Maqdis merupakan satu tempat yang dibunuhkan Dajjal laknatullahi alaihi. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan dalam khutbah kita tak panjangkan berkenaan dengan apa yang berlaku di Baitul Maqdis, tetapi apa yang berlakunya kita pasti titam. Kita kena titam apa yang berlaku, dan juga kita kena tahu bagaimana kewajipan kita terhadap kita bersama dengan umat Palestin yang berada di negeri Palestin. Marilah kita sama-sama bersalawat kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha 'ashara. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma an khulafa'il arba' Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحدا. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.